السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung daurah kitab kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan insyaAllah kita akan sama-sama memulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan dapat dengan doa ini, mudah-mudahan kita dapat meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita mungkin yang tidak ada kitab, boleh download, ya, boleh scroll sikit di FB saya tu, di bahagian bawah tu ada. Kita sediakan link untuk download kitab. Jadi boleh tengok secara PDF insya-Allah. Jadi kita akan sambung muka surat yang ke-16, ya. Jadi selepas ini pengajian kita iaitu pada setiap malam Rabu, ya, Rabu malam dan juga hari Khamis malam. Ya, ini kerana ada permintaan pasal ada setengahnya mungkin nanti lepas PKP dah kerja, jadi mungkin tak sempat nak khatam kitab, jadi kita usahakan insya-Allah, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, kita mulakan بسند متصل عن شيخنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jadi dalam mukaddimah yang telah kita jelaskan dahulu berkenaan dengan niat yang mesti kita tajdid, kita perbarui ketika mana kita menuntut ilmu, ya. Jadi sebab itu dengan niat ini sahajalah, ya, akan menjadikan kehidupan kita ini semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, ya, ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda, barang siapa yang bertambahnya ilmu dan tetapi tidak bertambahnya hidayahnya ataupun tidak bertambah amalannya, maknanya dia bertambah ilmu tapi, ya, maknanya hubungannya dengan Allah semakin kurang pula. Sepatutnya makin kita dapat ilmu, semakin kita kenal Allah, semakin kita takut pada Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya, maka tidaklah yang bertambah melainkan dia itu akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jauh daripada rahmat Allah. Mungkin dia rasa dia banyak ilmu, dia telah melebihi orang lain, dan dia tidak perlu mengamalkan syariat Allah Ta'ala, ya, maka sebenarnya dia adalah orang yang jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata guru-guru kita, ya, bahawa orang yang mendapat ma'rifatullah, ya, orang yang bertambahnya ma'rifahnya kepada Allah, maka sebenarnya akan apa? Sebenarnya akan lebih dekat dia dengan Allah. Maka semakin banyak dia melakukan amal. Kalau dia melakukan amalan fardu, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menyediakan diri dia menjadi lebih khusyuk dalam ibadahnya. Dan juga dia akan bersungguh-sungguh dalam menunaikan amalan sunnah dia. Ini salah satu daripada tanda, maknanya seseorang itu dengan ilmu dia mendapat ma'rifatullah, ya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga,
Jangan kita lupa tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, sedahsyat-dahsyat manusia yang akan diazab pada hari kiamat itu alimun. Maknanya orang alim, orang yang mengetahui, dia telah ada ilmu, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, akan tetapi ilmunya itu tidak memberi manfaat pada kehidupan dia, pada diri dia. Sebab itu ulama-ulama membahagikan ilmu itu kepada dua. Yang pertama ilmu iaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang tidak ada manfaat. Jadi kebanyakan ilmu yang bermanfaat ni adalah ilmu agama. Kebanyakan kita tidaklah kata ilmu dunia itu tidak ada manfaat. Setiap benda Allah cipta ada manfaat dia. Tetapi yang banyak menjadikan kehidupan kita bermanfaat itu adalah ilmu akhirat ataupun ilmu agama. Dengan syarat apabila dia belajar ilmu agama itu ataupun dia mengajarkan ilmu agama itu, hendaklah dia berusaha mengikhlaskan hati semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita satu doa. Sahabat-sahabat boleh tengok ke surat 17. Doa yang diajarkan Nabi SAW pada umatnya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung denganmu, dengan namamu, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang ilmu yang kita belajar, ilmu itu betul, tetapi kadang-kadang boleh jadi ilmu yang kita belajar itu boleh menjadi sia-sia. Kenapa? Persediaan kita mula-mula, niat kita belajar tu untuk apa. Hatta kita belajar ilmu dunia sekalipun, kita belajar ilmu kedoktoran ke, kita belajar ilmu engineer ke, kita belajar ilmu bisnes ke, yang mana kalau niatnya lurus kerana Allah, maka apabila kita belajar ilmu tersebut, Allah Ta'ala akan lorongkan kepada apa? Allah Ta'ala akan lorongkan kepada jalan untuk dekat diri pada Allah. Ilmu bisnes contoh dia kan, sahabat-sahabat masuk kursus bisnes sebagainya, niat untuk bantu agama, niat untuk boleh bayar zakat, niat untuk bantu umat Islam, contoh dia. Sahabat-sahabat belajar apa-apa saja ilmu tentang dunia, tetapi ilmu itu dengan niat yang betul, maka dia akan membawa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbil la yakhsha, dan juga ilmu dan juga hati yang tidak khusyuk. Kadang-kadang ilmu yang kita cari ini, ilmu yang kita rasa nak memuaskan hati kita. Ilmu yang kita kata aku belajar ni, aku dapat ilmu ni, puas hatilah. Maknanya lebih daripada orang lain. Sebenarnya niat itu mesti diperhalusi. Bila mana kita menuntut ilmu, kita boleh cek ilmu itu dia sahih atau tidak daripada hati kita. Sebab tu di musim Covid ni kan, macam-macam lah. Ada swab test kan. Orang masukkan batang kertas kan, dia masukkan dalam tenggorok dia untuk dicek ada Covid ke tidak. Kita hari-hari kena swab test hati kita. Macam mana kita nak swab test hati kita? Iaitu dengan kita melihat ketika mana kita ibadah, adakah benar-benar hati kita ini menghadap Allah ataupun tidak. Sebab tu kata Syekhuna, kata guru kita, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani hafizahullah, dalam kuliah beliau disebut, diumpamakan hati ini seperti muka. Maknanya muka ni dia ada satu, kepala kita ni, muka kita ni dia ada satu wajah saja. Dia ada satu wajah. Kalau muka kita ni ada depan dengan belakang, nescaya orang takut lah tuan-tuan. Ataupun muka kita ada kiri, kanan, depan, belakang kan. Jadi ada 4 muka contoh satu kepala. Jadi tak munasabah. Jadi Allah Ta'ala memberikan, Allah menciptakan wajah, muka kita ni, kepala kita ni dengan satu muka ini sebenarnya melambangkan kepada hati yang ada di dalam ni. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita yang ada di dalam ini, sebenarnya wajahnya hanyalah satu saja, iaitu ketika mana dia beribadah kepada Allah, maka wajah itu akan menghadap kepada Allah. Bila mana dia tidak menoleh kepada Allah, maka sebenarnya dia telah menoleh kepada selain Allah.
apa sajalah yang selain Allah, makhluk ke, dunia ke. Sebab itu muka kita ni gambaran. Sebab itu bila kita tengok seseorang, kita akan lihat dengan wajah kita. Kita tak akan tengok dengan belakang kepala kita. Gitulah hati kita. Jadi sebab itu indikator untuk kita tahu hati kita ini, ilmu yang kita belajar tu bermanfaat ataupun tidak. Apabila kita beribadah, maka hati kita akan bertambah tunduk kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, kita akan rasa bahawa kita tidak ada apa-apa, kosong, tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benarlah seperti mana disebut oleh ulama-ulama kita bahawa apabila kita bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan ibadah sunnah ini, inilah sebagai latihan untuk mengkhusyukkan hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, di sepanjang musim PKP ini, inilah masa kita nak islah, kita nak tazkiyah diri kita. Kita mungkin ada yang bekerja dari rumah dan sebagainya, maka inilah masa yang sangat sesuai untuk kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan hati yang khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan berlindung daripada Allah daripada amalan yang la yurfa, tidak diangkat. Banyak amalan yang tidak diterima. Kita banyak-banyak beramal, takut, kita takut Allah Ta'ala tak terima ibadah kita. Sebab itu kita minta segala amal ibadah kita, menuntut ilmu dan sebagainya, sembahyang, yang mula-mula kita nak minta, Allahumma Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami, ya Allah. Ini satu benda yang kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Wa du'a illa yusma', dan juga doa minta lindung daripada Allah daripada doa yang tidak didengari. Apa adakah doa yang tidak didengari ni? Maksud doa itu doa yang tidak diterima oleh Allah. Sebab itu kita diajar dalam adab berdoa. Kita buka doa dengan puji-pujian bagi Allah, kemudian berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita panjatkan doa kita, dan kita tutup doa kita itu dengan selawat ke atas Nabi SAW. Baik, itu hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umat. Sahabat-sahabat sini jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pergi kepada muka surat ke-18. Yang saya tinggal, yang saya skip tu, sahabat-sahabat boleh baca sendiri, insya-Allah mudah. Baik, muka surat 18. Dan ketahuilah bahawasanya manusia dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Kita menuntut ilmu ni dia ada 3 keadaan manusia. Pertama ni, kita boleh tengok kita yang mana. Kadang-kadang kita menuntut ilmu ni kita tak tahu kita ni kategori yang mana. Baik, yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah, pertama orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Inilah yang ulama sebut ilmu itu adalah wasilah. Wasilah sebagai jalan, sebagai penyambung kita kepada negeri akhirat. Sebab itu orang yang belajar semata-mata kerana Allah, kerana akhirat, maka dengan ilmu itu mampu untuk menundukkan hati kita. Kita jangan ingat hati kita ni baik, tuan-tuan. Hati saya, hati kita semualah mesti ditarbiah setiap masa dan ketika. Sebab itu tidak ada perkara yang akan menenangkan hati ini. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Benda dunia, benda perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita ni, masalah dan sebagainya ni, antara perkara-perkara yang kita panggil sebagai ujian daripada Allah. Sebab itu kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, perkara yang menenangkan hati itu ada satu benda saja. Apa dia? Ala, Allah Ta'ala sebut. Ala, apa dia? Ala itu. Ketahuilah. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan berzikir, mengingati Allah itu tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah itu menenangkan hati. Maknanya mengingati Allah ini bukan kita ingat Allah sahaja, tetapi yang berkaitan dengan Allah. Termasuklah
penciptaan Allah Ta'ala, termasuklah kekasih Allah Ta'ala, termasuklah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, para alim ulama. Kita melihat mereka sahaja, kehidupan mereka sahaja itu sudah mendidik hati kita. Yang ini dipanggil mengingati Allah. Bahkan mengingati Allah juga adalah mengingati akan kejadian-kejadian diciptakan oleh Allah. Kehidupan ini, kematian, semua itu merupakan perkara-perkara yang yang membawa kita ingat kepada Allah, maka akan tenteramnya hati. Kan? Ada orang tengok isteri dia tak tenteram dia. Tengok suami tak tenteram juga. Tengok anak pun tak tenteram. Kerana anak hari ni tak boleh pergi sekolah. Contoh kan. Tengok kereta pun tak tenteram. Duit tak ada nak isi minyak. Kan? Tengok dompet paling tak tenteram lah. Kan? Tengok dompet paling tak tenteram. Sebab apa? PKP Ustaz, kena buang kerja dan sebagainya. Jadi nak bawa macam mana? Nak bawa, kita nak kembalikan masalah itu kepada Allah. Yang ni paling penting. Supaya dikala kita diuji oleh Allah, maka ketika itu kita mendapat ketenteraman. Kita mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah orang yang menjadikan ilmu sebagai bekalan akhirat. Berniat mencari ilmu semata-mata untuk mendapat ridha daripada Allah. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan segera, keuntungan dunia. Dia cari ilmu ni kerana untuk mendapatkan kemuliaan. Supaya orang panggil dia tok guru, supaya orang panggil dia ustaz, supaya orang panggil dia alim. Contoh dia, ini benda yang kita kena jaga. Kerana belajar ini, belajar yang pertama kita sebut pada pengajian lepas adalah untuk islahun nafs, untuk kita betulkan diri kita. Ada pun perkara-perkara kemuliaan, jawatan dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang arid, perkara yang mendatang. Itu rezeki, semuanya rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar sebab nak pangkat, sebab nak harta benda. Sedangkan ia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hati akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maknanya kalau ada niat-niat begini, maknanya ilmu yang dia dapat itu sebenarnya ilmu yang kita sebut apa tadi, hanya mendapat habuan dunia. Maka kalaupun dia ibadah sekalipun, dia tidak akan mendapat kekhusyukan. Tidak dapat kekhusyukan. Ilmu ini satu benda yang sangat mahal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan kedua ni, kata Imam Ghazali rahimahullah, maknanya dia ni juga dibimbangi akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Apa dia? Takut mati nanti di dalam keadaan yang tidak baik. Su'ul khatimah ni macam-macam keadaan. Ulama-ulama menyebutkan antara penyebab su'ul khatimah juga adalah kerana su'ul zan bil ulama. Adalah sangka buruk kepada alim ulama. Bahaya tu. Kita bila ada alim ulama kita, khususnya di Malaysia, di tanah Melayu ni, jangan kita sangka buruk. Mungkin dia tidak sefahaman seperti kita. Contoh dia, kita pun ilmu kita bukan tinggi. Kadang-kadang keputusan ulama itu bercanggah dengan pendapat kita kerana kejahilan kita. Jadi kita kena sangka baik. Ulama-ulama ini jangan sesekali kita bersangka buruk. Ini antara salah satu punca akan mati dalam su'ul khatimah wal-iyadu billah. Antara yang lain, kenapa boleh mati dalam su'ul khatimah? Kerana tidak sempat bertaubat daripada penyakit-penyakit hati, kan? Penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ujub, kan? Ini benda-benda yang mesti kita faham. Takabur, sombong, kan? Mati dalam keadaan sombong itu tanda su'ul khatimah. Mati dalam keadaan takabur itu su'ul khatimah. Ini benda-benda yang kita kena belajar. Yang supaya kita nak mendapatkan husnul khatimah ini, maka kita kena sediakan hati kita. Selalu orang selalu kita nak kehidupan bahagia di akhirat, kan? Kita minta doa dengan Allah Taala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, khatamkan, matikan kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Maknanya mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Allah redai. Jadi ulama mengatakan
Cara nak mendapat kematian yang baik itu adalah melakukan kehidupan yang baik di dunia. Kita kena usaha lah. Sebab itu setiap daripada kita ni dia punya, setiap manusia ni ada martabat dia. Martabat. Kalau kita ni jenis orang yang tak banyak buat amalan sunnah, maka kata ulama, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kalau kita hidup, Allah Ta'ala bagi melimpah ruah rezeki, maka amalan paling afdal bagi orang kaya adalah banyak berinfak dan bersedekah. Kalau kita miskin, kita susah, apa amalan yang paling afdal adalah sabar dengan kesusahan. Jadi setiap manusia ni dia ada kedudukan tersendiri. Yang ketiga, iaitu orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar tetapi dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Jadi dia menjadikan golongan yang kedua tadi, dia bertaubatlah pada Allah, diterimalah taubatnya mudah-mudahan. Golongan yang ketiga ini dia di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditipu oleh syaitan, jadikan ilmu itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ramai pengikut ni bukanlah kita kata orang tu hebat, tidak, tetapi itu hanyalah gambaran pada mata manusia biasa yang hanya mengetahui kekasih-kekasih Allah, para awliya Allah, dan juga yang maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah golongan yang kedua dan ketiga ini kita minta lindung daripada Allah, khususnya dalam kita nak menuntut ilmu, terutamanya kita ni yang baru nak berjinak-jinak dengan ilmu. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, ustaz tak lambat ke ustaz saya belajar, umur saya dah 50 tahun, umur saya dah 40 tahun, tak lewat ke saya belajar? Belajar ilmu agama ni bukan kira umur. Allah Ta'ala bila bagi hidayah dan kesedaran pada kita, mula kita belajar itulah umur kita. Mula kita belajar tentang kebaikan itulah umur kita. Sebab itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil contoh kisah Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam ini salah seorang ulama yang dia mula belajar agama pada usia dia 40 tahun. Yang disebutlah riwayat, pada usia dia 40 tahun. Dan menjadi seorang alim yang besar sehingga mendapat gelaran Sultanul Ulama. Ulama ramai, sultan, raja ulama itu adalah dia pada zaman dia. Ini Syekh Izzuddin Abdul Salam, sehingga menjadi salah seorang fuqaha dalam madhab Syafi'i. Ini antara kita sebut tadi, tidak mengapalah kalau kita belajar dah lewat dan sebagainya, tetapi bila kita dah belajar, umur kita pun dah banyak, maka carilah ilmu-ilmu yang mampu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu-ilmu fardu ain itu mesti dilengkapkan. Kita lihat solat kita bagaimana, kita lihat ibadah-ibadah fardu kita adakah terlaksana ataupun tidak. Ini perkara yang sangat penting. Baik. Kemudian pada muka surat seterusnya, sahabat-sahabat boleh lihat muka surat 21. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Ini disebut oleh Imam Ghazali tadi. Jadilah golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai, yang telah diragut oleh kematian sebelum sempat ia bertaubat kepada Allah. Sebab itu amalan kita setiap hari lah kita kena buat adalah taubat. Jangan tahu buat aja, taubat. Tahu buat ni semua orang boleh buat. Taubat ni benda yang sangat besar. Apa tanda kita taubat? Ada syarat-syarat dia disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maknanya kita ni bertaubat, selain daripada berhenti daripada dosa, iaitu antaranya kita tidak menginginkan untuk melakukan dosa tersebut. Tak ada keinginan dah. Selain daripada menyesal, kalau ada barang orang kita ambil, kita pulangkan. Syarat disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik.
Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku menjawabnya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu adalah taqwa yang zahir. Apa dia taqwa? Selalu kan kita dengar hari Jumaat, taqwa, ittaqullah. Maksud taqwa itu adalah takut kepada Allah. Takutlah. Ya, ittaqullah maknanya takutlah kepada Allah. Macam mana nak takut kepada Allah? Imam Ghazali bahagi dua. Pertama, taqwa yang zahir. Ya, taqwa yang zahir itu adalah imtisal awamirillah, iqtida awamirillah. Maknanya kita mengikuti perintah Allah, ya, dan juga menjauhi daripada maksiat ataupun daripada dosa. Jadi yang paling susah sekali kan. Ya. Pahala senang nak buat, dosa lagi senang nak buat. Ya, sebab itu terkadang amal baik kita ada banyak, ya, tetapi dihapuskan pahalanya oleh maksiat. Yang ni yang kita takut sebenarnya. Ya. Kita buat amal baik banyaklah, tapi ada dosa-dosa lagi yang menghapuskan pahala-pahala yang telah kita buat. Kan itu kita kena berusaha lebih lagi untuk apa? Untuk mendapat nihayatul hidayah. Ya, penghujung kepada hidayah itu apa dia? Itulah takwa yang batin, takwa dalam hati. Takwa inilah yang kita sebut sebagai ilmu tazkiyah, ilmu penyucian jiwa. Ya, kita nak tazkiyah, kita nak bersihkan hati kita. Jadi kita kena kenal penyakit-penyakit dia, kita kena tahu ubat-ubat dia. Sebelum kita merawat hati kita yang kotor dan sebagainya. Itu takwa yang zahir tadi adalah menjunjung segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan takwa yang batin itu adalah penyucian diri kita. Paling kurang setiap hari kita kena ada zikir untuk apa? Untuk kita basuh kotoran-kotoran, karat-karat yang ada dalam hati ini. Kena basuh lah tuan-tuan. Hari-hari kita basuh baju, kereta 2-3 hari tengok kotor kita basuh. Rumah kita setiap hari kita sapu, kita buang sampah, dan tak ada orang pun yang nak simpan sampah dalam rumah dia, tak ada. Jadi sebab itu begitulah dalam hati kita ni. Kalau kita simpan lama-lama sampah ni, kekotoran ataupun karat ini, maka akan menyebabkan kita susah untuk menerima kebenaran. Jadi insya-Allah kita sampai sekadar itu sahaja. Seperti mana yang telah kita sebutkan, pengajian kita ni setengah jam insya-Allah pada setiap hari Rabu dan juga hari Ahad insya-Allah. Semuanya malam, jam 8 malam dan sehingga jam 8.30 malam insya-Allah. Kita baca pelan-pelan untuk kita hayati apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita akan sambung pada hari Ahad nanti pada muka surat 22 dalam adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, saya wakil kepada Pondok Tahfiz Nur Muhammadi Kampung Ratau Panjang, nak bagi iklan sikit lah pada tuan-tuan mungkin yang ada pada malam ni, yang mungkin ada masih mencari anak-anak untuk berdaftar ke Mahat Tahfiz ataupun pondok. Jadi boleh, kita masih lagi buka pendaftaran sehingga 25 Januari. Jadi kalau ada anak-anak, sahabat-sahabat yang masih mencari, kita buka hanya untuk 10 orang saja. Tinggal lagi 10 orang saja untuk kita penuhkan kuota pelajar tingkatan 1 pada tahun ni. Yurannya 150 saja sebulan. Jadi kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan semua nak menyumbang kepada pondok atau madrasah, boleh lihat di bawah ini ada nombor akaun. Nombor akaun tu bukan nombor akaun saya, itu nombor akaun madrasah. Jadi boleh sumbangkan sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dunia dan akhirat. Itu sekadar untuk saya maklumkan. Jadi kita bertemu lagi pada hari Ahad akan datang insya-Allah. Terima kasih untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Siru ala barakatillah, yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah ini kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala persoalan sahabat-sahabat boleh tanya di dalam komen tu, insya-Allah nanti pihak kita akan jawab insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.